Pengenalan. Keyakinan di air adalah aktiviti wajib yang perlu dipelajari sebelum peserta dibenarkan masuk ke tasik, laut atau mana-mana aktiviti yang melibatkan air seperti kayak. Kepentingan melakukan aktiviti di air adalah perlu kepada setiap orang yang ingin menjalankan setiap aktiviti yang melibatkan air seperti di sungai, tasik atau di laut. Pengetahuan asas seperti mengaporkan diri, menyelam, berenang dan bernafas adalah perlu diketahui dengan mendalam. Penggunaan pakaian yang sesuai semasa menjalankan aktiviti keyakinan di air adalah perlu, seperti seluar yang nipis, kasut yang ringan sebagai pengalas jika diperlukan. Penggunaan life jacket, pelampung, keselamatan dan sebagainya adalah penting kepada yang kurang berkemampuan berenang dengan baik. Dan akhir sekali, peserta yang ingin melakukan aktiviti di air perlu mengetahui bahawa keyakinan di air ini bagi memastikan seseorang itu bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menjalankan aktiviti di air. Kemudian kita pergi kepada alatan keyakinan di air. Yang pertama adalah Personal Flotation Device ataupun dikenali sebagai PFD. Berikut adalah contoh yang telah saya sertakan. Kemudian adalah life jacket dan yang ketiga adalah buoyancy aid. Kemudian kita pergi kepada bot penyelamat. Bot penyelamat ini kebiasaannya digunakan atau oleh pihak bomber dan juga pihak penyelamat pantai. Kemudian adalah rescue ring dan juga rescue tube. Dua elemen ini ataupun dua alatan ini sering digunakan semasa aktiviti penyelamatan berlaku. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Antara jenis-jenis aktiviti air yang biasanya dilakukan ialah perahu naga, perahu layar, kayak, parasailing, banana boat dan meluncur air. Pertama ialah perahu naga. Ia biasanya dikayuh secara berpasukan dengan setiap pendayung mendayung secara berselang ke kiri dan ke kanan. Dua atau lebih perahu naga akan berlumba untuk masa yang terpantas. Yang kedua ialah perahu layar. Kapal pengau Java ataupun perahu layar berbentuk panjang dan ramping dengan haluan dan buritan yang sangat tirus dan dibuat ringan agar dapat bergerak dengan cepat. Ukurannya bermacam-macam, namun semakin kecil maka semakin baik kerana kelajuannya menjadi bertambah besar. Kayak biasanya dikemudikan dengan menggunakan pendayung dua belah. Pengguna kayak atau pendayung duduk dalam kayak dengan kaki mereka ke hadapan. Bahagian atas kayak ditutup dengan geladak. Jenis kayak ialah whitewater kayaking, playboat, surfing, kayak laut, perlumbaan air tenang, berkanoe slalom, polo kanoe dan riadah. Kayak moden ia diperbuat daripada plastik, fiberglass, Kevlar, serat karbon, kanvas ataupun kayu. Dah. Selamat sejahtera. Yang aktiviti seterusnya adalah aktiviti parasailing. Aktiviti parasailing merupakan salah satu aktiviti riadah yang di mana seseorang itu ditarik oleh suatu kenderaan, iaitu kebiasaannya oleh bot, di mana bersertakan dengan payung terjun yang direka khas. Lepas tu bot itu akan menarik orang yang berkelengkapan payung terjun naik ke udara. Lepas tu aktiviti yang kelima adalah banana boat. Banana boat boleh ditafsiri sebagai sejenis bot rombongan kecil yang tidak bertenaga dalam bentuk tabung besar dan melampung dan dua tabung yang lebih kecil untuk kaki dan keseimbangan. Penunggangan duduk di atas tiub besar dan melihat kaki mereka pada tiub yang lebih kecil dan ditunjuk bersama dengan bot itu. Selain itu, aktiviti yang keenam adalah aktiviti meluncur air. Aktiviti meluncur air adalah salah satu aktiviti sukan air yang berpermukaan yang melibatkan penunggangan pompa yang diingatkan dan ditarik oleh peluncur air atau sumber yang boleh dipanggil sebagai sumber. Dan lepas tu yang prosesnya macam menaiki hadapan atau permukaan dalaman dalam bot dan pergerakan yang kebiasaannya membawa peluncur air ke arah bersisik.
Itu saja untuk jenis-jenis aktiviti air. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khairatun Nikmah binti Tibrani bernombor metrik D2019-2097. Saya nak terangkan tentang teknik apungan. Yang first sekali saya nak terangkan tentang konsep dan penerapan hukum Archimedes. Iaitu yang bermaksud konsep Archimedes bermaksud jika sesebuah benda dicelup ke dalam zat air, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut dengan gaya apung, iaitu gaya ke atas sebesar berat zat air yang dipindahkannya. Kemudian keapungan. Daya keapungan individu berbeza mengikut kategori iaitu 3 kategori. Yang pertama, positif iaitu badan yang mudah terapung, dan yang kedua negatif iaitu agak tenggelam, dan yang ketiga natural iaitu mempunyai daya keapungan yang positif tetapi sukar untuk berenang. Kemudian, terdapat 3 unsur yang mengawal keapungan badan. Yang pertama, kawalan pernafasan iaitu jumlah udara yang ada di dalam paru-paru. Kedua, posisi tubuh iaitu mengimbangkan tubuh pada posisi yang individu suka atau selesa. Dan yang ketiga, kesantaian iaitu berat tubuh individu kekal sama ada semasa berada dalam keadaan tertekan ataupun dalam keadaan santai. Seterusnya, saya nak tunjukkan teknik apungan. Jadi kita boleh lihat di sebelah. Step apungan yang pertama adalah relakskan diri anda, iaitu cuba cari keyakinan diri dan menyesuaikan diri anda dengan persekitaran kolam terlebih dahulu. Kemudian, step yang kedua, posisi badan iaitu tangan, kepala, badan dan kaki. Yang pertama, tangan. Hendaklah luruskan tangan anda, bahu selari dengan hujung jari iaitu dua pegang tangan, tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Kemudian, tangan anda lebih kurang macam Superman, bezanya tapak tangan tidak bergenggam tetapi hanya perlu rapatkan jari jemari. Kemudian, posisi bahu anda haruslah lebih tinggi daripada kepala anda. Muka anda perlu menghadap ke bawah lantai supaya posisi bahu, badan dan kepala anda selari. Kemudian, badan tidak perlu kaku dan keras. Cuba rilekskan badan anda. Dan yang terakhir ialah ke kaki. Kebiasaannya, kaki kita akan tenggelam terlebih dahulu berbanding dengan anggota badan yang lain. Tetapi jika kita follow step sebelumnya yang melibatkan tangan dan badan dengan betul, kita akan dapat mengelakkan kaki daripada terlalu kerak atau tidak tahan lama untuk terapung. Kemudian kita hanya perlu luruskan kaki kita dari peha hinggalah ke hujung jari kaki, dan jangan sesekali membengkokkan kaki anda. Sekian, itu saja. Seterusnya, saya akan menerangkan sebab-sebab kenapa kita tidak mampu terapung dengan baik. Yang pertama adalah sebab badan terlalu keras kerana nervous, fobia ataupun tidak yakin dengan air. Yang kedua, takut lemas, dan yang seterusnya tidak yakin dengan persekitaran kolam ataupun air. Yang keempat, posisi badan yang tidak betul. Yang kelima, jika kita lihat kepada teori fizik, apa sahaja objek yang mempunyai kepadatan yang lebih tinggi daripada air akan tenggelam. Namun, manusia mempunyai berat badan yang lebih kurang 2/3 daripada kepadatan air. Oleh itu, kita boleh terapungkan diri kita di atas permukaan air tanpa melakukan apa-apa pergerakan. Just kita kena confidence. Antara peralatan yang boleh membantu untuk kita mengapungkan badan adalah, kalau untuk bahagian kaki, kita akan gunakan pull buoys ataupun pull board. Cara untuk menggunakan pull board ini adalah kepitkan pull board ini di antara kedua-dua kaki untuk memastikan kaki sentiasa terapung. Kemudian peralatan untuk mengapungkan bahagian badan ataupun tangan, kita akan menggunakan swim board ataupun kicking board. Caranya adalah luruskan tangan dan pegang pada penjuru hadapan, bahu dan hujung jari mestilah selari. Terdapat 3 teknik apungan, iaitu teknik apungan di darat, teknik apungan di kawasan cetek dan seterusnya teknik apungan di kawasan dalam. Untuk teknik apungan di darat, pertama belajar untuk mengapungkan diri di darat, kemudian baring dan cuba tenangkan diri, kemudian dan belajar agar untuk tidak panik ketika berada di air. Untuk teknik apungan di kawasan cetek, pertama, cuba apungkan diri di atas air, kemudian ulang semula jika kaki mencecah tanah, dan cuba berpegangan tangan dengan rakan. Bagi teknik apungan kawasan dalam, pertama, sentiasa berpegangan tangan dengan rakan dan cuba mengapungkan diri dalam keadaan terlentang. Hai, saya akan terangkan berkaitan dengan kayak. Okey, bahagian kayak
permukaan depan kita panggil bowl. Manakala bahagian belakang kita panggil stance. Tempat duduk orang yang menggunakan kayak kita panggil outfitting. Dan di bahagian depan yang berjurai tali tu kita panggil deadlines. Dan dia ada alat pemegang grab load di mana kita akan tarik kayak untuk naik ke daratan. Seterusnya rafting. Rafting bahagian pelampung di bahagian depan tu kita panggil canopy light. Kemudian pelepasan bahagian tepi ni dia ada macam tape, kita panggil reflective pressure tape. Dan kemudian bahagian tengah dia macam kampung ala-ala pelampung tu kita panggil buoyancy tube seams. Dan dia ada body ladder di bahagian tepi. Teknik berdayung. Berdayung adalah satu gerak yang dilakukan oleh anggota kayak iaitu canoes bagi menggerakkan kayak sama ada dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun dari suatu posisi ke satu posisi yang lain. Berdayung adalah satu kemahiran asas yang wajib kepada setiap individu yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan kayak. Sebelum memulakan berdayung, terlebih dahulu kita perlu tahu cara memegang dayung ataupun pedal dengan cara yang betul. Ketika memegang shaft bar iaitu ataupun batang pedal, hendaklah dengan kedua-dua belah tangan. Pegangan ini janganlah terlalu ketat kerana ini akan menyugarkan batang dayung untuk menggerak-gerak ketika berdayung. Seterusnya adalah posisi kedua belah tangan. Yang memegang dayung hendaklah sedikit keluar daripada bahagian bahu. Seterusnya adalah posisi badan hendaklah dibawa ke belakang seberapa mungkin supaya bahagian belakang anda dapat bersandar pada kayak. Sementara itu, bahu anda mestilah berada dalam keadaan yang selesa. Selain itu, apabila berdayung, kedudukan bilah dayung iaitu blade mestilah keseluruhannya berada di dalam air. Teknik berenang. Apakah itu berenang? Berenang adalah salah satu sukan akuatik yang membolehkan kita untuk bergerak terapung ataupun mengangkat semua bahagian badan di atas permukaan air. Berenang adalah sukan yang menggunakan anggota badan, terutama bahagian tangan, kaki untuk bergerak di dalam air. Bagi permulaan berenang, floating boat digunakan untuk membina keyakinan diri dan perasaan seronok semasa di dalam air. Cara-cara untuk menggunakan floating boat, yang pertama adalah kedua belah tangan lurus ke hadapan dan memegang boat pada lubang yang disediakan. Kemudian, cuba untuk belajar kayuh secara perlahan-lahan. Pertama adalah memanaskan badan dengan aktiviti meningkatkan kadar denyut jantung dan aktiviti regangan. Yang kedua adalah latihan asas mesra di dalam air iaitu dengan berjalan di dalam air ataupun duduk secara melutut di dalam air. Yang ketiga adalah pernafasan. Ketika melutut, masukkan muka ke dalam air, tahan nafas selama 2 hingga 3 saat. Angkat muka ke permukaan, ulang aktiviti dalam 5 hingga 3 kali. Semasa aktiviti memasukkan muka ke dalam air, pelajar diminta untuk mengeluarkan udara dari mulut sehingga udara habis, baru muka diangkat semula dan aktiviti diulang sebanyak 5 kali. Yang keempat, lunsuran. Kedudukan tangan dibuka selebar bahu, kedudukan tangan diluruskan ke hadapan, tolak kaki untuk melunsur dengan badan berada di paras permukaan air, sebahagian daripada kepala berada dalam air dan bobbing ketika badan dalam permukaan lunsuran. Tambah jarak secara unsur ke hadapan. Posisi badan hendaklah dalam keadaan lurus ketika lungsuran berlaku, tiada pergerakan tangan dan kaki. Bengkokkan kedua-dua kaki, sentuh dasar laut atau laut sungai dan cuba berdiri semasa lungsuran semakin perlahan. Ulang 3 hingga 5 kali perbuatan ini. Yang kelima adalah kayuhan kaki. Buat pergerakan lungsuran tetapi kali ini ditambah dengan pergerakan kaki secara kayuhan. Kedua-dua tangan hendaklah lurus ke hadapan. Lakukan berulang kali dalam jarak yang sesuai. Seterusnya adalah jenis-jenis berenang. Ada 4 jenis. Yang pertama, gaya bebas. Kedua, kuat dada. Ketiga, kayuhan ke belakang ataupun backstroke. Keempat, gaya kupu-kupu. Seterusnya adalah peralatan dan kemudahan ketika berenang. Yang pertama adalah pakaian renang yang merupakan alat yang paling diutamakan. Memilih pakaian sangat penting untuk menentukan keselesaan seseorang untuk berenang.
Yang kedua adalah topi renang, iaitu melindungi rambut. Tujuan untuk melindungi rambut daripada tepu atau gugur dan juga melindungi rambut daripada kesan klorin. Yang ketiga adalah goggle atau cermin mata renang yang tujuannya untuk melindungi mata daripada serpihan air klorin yang membuatkan mata menjadi kemerahan ketika menyelam air. Yang keempat adalah penutup hidung ataupun penutup telinga yang di mana tujuannya untuk melindungi air masuk ke dalam rongga dan juga ia membantu orang yang mempunyai masalah pendengaran ataupun masalah hidung. Dan yang terakhir adalah papan renang. Papan renang ialah tujuan untuk bantuan flotasi yang digunakan untuk meningkatkan teknik menendang. Ia digunakan pada semua jenis renang terutama pada kuat rangka, kuat kupu-kupu dan kuat dada. Terakhir sekali adalah kebaikan berenang, iaitu ada 3 jenis kebaikan yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan jantung. Yang di mana bila kita sentiasa melakukan rutin renang yang teratur, fungsi jantung dapat diperbaiki dan jantung dapat mengempam darah ke seluruh badan dengan baik. Dan yang kedua adalah mencegah tekanan dan kemuragan. Bagi mereka yang dibebani beban kerja atau masalah-masalah peribadi, amat disyorkan untuk aktiviti berenang ini untuk mengatasi masalah ini. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga adalah menurunkan tekanan darah dan mengendalikan kadar gula darah. Renang dapat menurunkan tekanan darah dan membantu dalam mengendalikan kadar darah. Orang yang berenang secara teratur dikatakan memiliki harapan hidup sehingga 50% lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang jarang bergerak. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih daripada grup ke-9.